salah diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Muslimin muslimat, sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah di atas keizinan, kesempatan dan juga kesihatan yang masih lagi diberikan oleh Allah kepada kita, sehinggalah pada pagi yang mulia ini dengan izin daripada Allah kita dapat datang ke rumah Allah, kita dapat bersama-sama di dalam solat fardu subuh secara berjemaah, dan seterusnya kita dapat bersama-sama di dalam muzakarah ilmu. Semoga kita semua diberikan rahmat, keberkatan dan juga pengampunan daripada Allah. Pagi ini saya ingin membaca sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Imam At-Tirmizi dan Imam Abu Daud, dan diambil hadis ini daripada kibarus sahabah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa dia kibarus sahabah? Kibarus sahabah ialah sahabat-sahabat yang sangat hampir, sangat dekat dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas ni bukan sekadar sahabat Nabi, bahkan beliau juga adalah sepupu Nabi. Kata Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu, ni bukan al-jannatu yang berjanji tu, sebab tu saya tak buat lagu. Yang tu kan al-jami' tu kan, al-jannatu. Ni al-jannatu dalam hadis Nabi, ya, bukan Ja'far al-Barzanji tu. Nabi kata al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar.
ada 4 golongan manusia yang akan dirindui oleh syurga Allah. Kita biasa dengar rindu ni daripada manusia kepada manusia sahaja. Seorang anak rindu dengan mak ayah dia, mak ayah rindu dengan anak, isteri rindu dengan suami, suami rindu dengan isteri, sahabat handai rindu sesama sahabat. Ya, kita rindu dengan zaman-zaman silam kita dulu, ya, zaman-zaman mandi sungai, panjat pokok dulu, ya, rindulah, rindu. Tapi rupa-rupanya rindu ni bukan daripada manusia kepada manusia sahaja. Rupa-rupanya Nabi kata syurga pun rindu kepada manusia, amat merindui kepada 4 golongan manusia. Yang pertama kata Nabi, iaitulah golongan manusia talil Quran, golongan manusia yang sentiasa membaca Al-Quran. Bacalah Quran, walau sesibuk mana pun kita, dalam sehari jangan tinggalkan Al-Quran. Baca dia sekurang-kurangnya, kalau boleh biar satu hari 60 ayat, itu paling kurang. Kalau 60 ayat itu pun kita rasa banyak, terasa beban bila kita nak baca 60 ayat, bacalah walaupun semuka daripada Al-Quran tu. Baca. Kalaupun semuka pun kita rasa banyak banyak tu bukan sebab semuka tu, banyak tu sebab duk sibuk baca WhatsApp tu. Gitu. Rugi kalau tak baca WhatsApp, ya. Sebab tu semuka pun jadi banyak. Tak apa, baca juga walaupun satu surah daripada mana-mana juzuk amma tu, bacalah. Baca. Kerana yang penting dalam sehari jangan kita langsung tidak membaca Al-Quran. Tuan-tuan, puan-puan, pergi tanya kawan-kawan kita yang langsung tak reti baca Quran. Mereka ni secara senyap mereka akan berkata dengan diri mereka sendiri, beruntung orang yang boleh baca Quran ni. Kalau aku boleh baca Quran, aku sentiasa nak baca Quran. Itu cakap secara senyap-senyap daripada orang yang tak reti baca Quran. Tapi bagi kita yang reti, yang pandai baca Quran, kita biarkan hari-hari itu berlalu tanpa kita membaca Al-Quran. Rugi kita sebenarnya. Setiap pagi jangan kita tinggalkan baca Quran, kerana keberkatan yang Allah campak di dalam waktu pagi tidak sama dengan keberkatan yang ada di waktu-waktu yang lain. Selepas subuh ni kira pagilah. Dalam waktu subuh, ya, selepas subuh, saya rasa selepas subuh dah masuk syuruk kan. Dalam waktu subuh ni ataupun
dibawa hingga ke selepas subuh. Ada satu waktu dinamakan waktu hailulah. Ni sekarang ni nama dia waktu hailulah. Dalam waktu hailulah ini kita tidak digalakkan untuk tidur, walaupun tidak diharamkan untuk tidur, tetapi tidak digalakkan untuk kita tidur. Tapi tuan-tuan jangan takut. Kalau dalam kuliah saya tuan-tuan nak tidur, silakan. Ada gitu. Kenapa dalam waktu hailulah tak digalakkan untuk tidur? Kerana orang yang tidur selepas subuh seolah-olah ia telah membiarkan keberkatan Allah di dalam waktu subuh itu berlalu begitu sahaja. Rugi dia. Ya, rugi. Kerana keberkatan dalam waktu subuh sangat berbeza dengan waktu-waktu yang lain. Buatlah apa saja kebaikan lepas subuh. Contoh pagi ni kita duduk dalam majlis ilmu. Kalau di pondok, di madrasah, pengajian selepas subuh ni seolah-olah wajib. Tok-tok guru pondok ni lepas subuh seolah-olah mesti akan baca kitab, mesti akan buat majlis ilmu. Jawapan dia macam tadilah. Kerana keberkatan dalam waktu subuh sangat berbeza dengan waktu-waktu yang lain. Ya. Dalam hidup ni bukan duit, bukan makanan je yang perlu kita cari, faham? Berkat pun kita kena cari. Itu. Apa surah yang ada yang perlu kita baca selepas subuh? Kalau mungkin kita teragak-agak, apa ayat Quran yang aku nak baca pada waktu pagi, maka dalam hadis Syur menggalakkan kita baca surah Waqiah selepas subuh. Baca. Kita cari surah-surah yang ada kelebihan-kelebihan. Kalau kita baca, kita dapat kelebihan itu dalam waktu pagi. Cari. Antaranya surah Waqiah. Untuk orang yang belajar, masih menuntut ilmu, lepas subuh elok diamalkan baca surah Yasin. Baca. Untuk orang yang mencari rezeki, lepas subuh elok diamalkan surah Waqiah. Elok. Kalau waktu pagi kita tak sempat nak baca Waqiah kerana ada kuliah subuh, kita bawa ke petang. Kalau waktu petang kita mungkin tak sempat sebab kita nak berkayuh basikal, nak pergi kebun contoh, kita bawa ke malam. Dalam satu hari kita azam mesti kena baca surah Waqiah. Kerana kelebihan surah ini, dia akan memudahkan urusan rezeki kita. Baca. Waktu malam selain pada Waqiah, kalau kita sempat, bacalah juga surah Al-Mulk. Kerana ini antara surah yang mampu menghalang kita daripada menerima fitnah di dalam kubur nanti. Jadi azam kita amalkan surah Al-Mulk setiap malam. Haji Mat, Haji Hamid, ya, semualah azam. Menjadi kebiasaan di kalangan orang Melayu kita, bila ziarah orang sakit kita baca surah Yasin. Dipersilakan. Walaupun tidak ada nas,
yang mengatakan baca surah Yasin, tetapi tidak menjadi kesalahan. Terutama bila kita ziarah orang yang sedang nazak. Tapi sekarang ni susah kita nak jumpa orang nazak, sebab sekarang ni kes banyak, mati mengejut banyak. Lepas kena cucuk, mati mengejut banyak. Sudah mati, senang kerja malaikat. Tapi dalam hadis digalakkan kepada kita bila kita ziarah orang sakit, terutama yang sedang nazak, lebih elok kita baca surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd. Jadi kalau kita baca Yasin, bacalah, kemudian ditambah dengan surah Ar-Ra'd. Baca, tak panjang pun surah Ar-Ra'd, lebih kurang sama dengan surah Al-Mulk. Cuma sebab kita jarang baca surah Ar-Ra'd, kita akan jadi slow sikit lah. Al-Mulk kita baca laju sebab dah biasa sebut. Tapi Ar-Ra'd tu kita jarang baca, jadi kita akan jadi pelan lah baca. Tapi lama-lama dia akan jadi mudah lah. Juzuk ke berapa surah Ar-Ra'd, Mam? Juzuk ke-13. Baca. Baca. Baik ustaz, sekarang saya tak pandai baca, jadi syurga tak rindulah kat saya. Habis neraka lah rindu kat kita. Tak. Kalau kita memang jenis orang tak pandai baca Quran, nak buat macam mana? Masa muda dulu handal, kan? Mak ayah pergi hantar mengaji, dia pergi mengintai, gitu. Ni zaman-zaman bila air pakai zinc, dia tebuk lubang. Saya tahulah sebab saya pun budak setinggan dulu, tapi bukan saya. Orang pergi hantar mengaji, dia pergi panjat pokok. Dah tua, orang boleh baca Quran, dia tak boleh baca Quran. Tak apa, jangan khawatir. Bagi orang yang tak reti baca Quran, gunalah kaedah lain. Dia tak boleh baca tapi dia masih boleh mendengar. Jadi bukalah audio, ya. Handphone sekarang kan dah canggih, buka surah-surah, mana-mana surah kita nak buka lah. Yang penting, katalah pagi tadi ustaz cakap baca surah Waqiah, kita buka Waqiah, kita dengar, ya. Malam baca surah Al-Mulk, buka surah Al-Mulk. Hari Jumaat baca surah Al-Kahfi, buka surah Al-Kahfi, buka. Tadi kata kurang-kurang satu hari 60 ayat, buka gitu. Yang penting hidup kita dalam seharian mesti ada kaitan dengan Al-Quran. Itu baru baca, belum lagi mentadabbur. Nabi baru sebut talil Quran, membaca Al-Quran akan menjadi sebab untuk syurga rindu dengan kita. Tuan-tuan bayangkan bagaimana dengan orang yang beramal, bagaimana dengan orang yang memang faham, bagaimana dengan orang yang sentiasa menghayati Al-Quran. Boleh Jadi azam, jangan kita cuti daripada membaca Al-Quran. Orang perempuan juga begitu, tak boleh baca Quran tapi masih lagi boleh mendengar Al-Quran. Ada soalan? Boleh? Yang kedua, kata Nabi, syurga amat merindui
dengan golongan manusia hafizil lisan, yang sentiasa memelihara lisan dia. Kalau dulu perkataan lisan akan diterjemah dengan makna lidah atau mulut. Kenapa mesti lidah? Kerana kebiasaannya tutur kata, ayat atau perkataan akan keluar daripada mulut ataupun lidah. Tapi zaman semakin canggih, zaman semakin moden. Kalau dulu ayat, perkataan, tutur kata keluar daripada lidah atau mulut, tapi hari ini dia boleh juga keluar daripada tangan kita. Apa yang kita tulis, apa yang kita type, itu bermakna kita boleh kembang luaskan makna lisan itu kepada jaga lidah, jaga mulut, dan jaga kita punya jari-jari yang ada pada tangan kita. Nabi kata wahafizil lisan, orang yang sentiasa memelihara lisannya, orang ini akan dirindui oleh syurga Allah. Tuan-tuan, yang rindu kita ni bukan orang, yang rindu kita ni syurga. Boleh jadi kalau syurga rindu dekat kita, mungkin kubur pun akan rindu dengan kita. Sebab syurga rindu. Seolah-olah kalau kubur rindu dekat kita, dia akan bercakap, bilalah simpulan ni nak datang, bilalah hajilah nak datang, bilalah Haji Hamid nak datang. Tapi kalau kubur marah dengan kita, hang siap, dia kata. Dia warning dia. Gitulah gamaknya, ya. Dia ada penyakit dalam masyarakat kita ni. Penyakit dalam masyarakat kita, penyakit suka mengata, suka mengumpat. Ini penyakit sebenarnya, ya. Mengumpat satu hal, mengkeji satu hal, suka memfitnah satu hal lagi. Ini penyakit tau dalam masyarakat kita. Kadang-kadang dalam surah boleh mengumpat, kadang-kadang dalam ceramah boleh mengumpat. Alah, ustaz tu mengumpat. Lalu ditanya, bagaimana cara ya ustaz untuk kita elak, untuk kita cegah, untuk kita tahan diri kita daripada mengumpat? Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Hujurat, Allah sebut, Allah kata, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni ithmun la tajassasu la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi ila akhirih. Sadaqallahul azim. Ayat ni satu formula, doktor. Kalau orang belajar matematik lah, kalau orang belajar ilmu nahwu saraf, ilmu grammar Arab, yang paling penting dia kena hafal formula. Dia buat kerja tapi dia tak hafal formula tu, agak susah sikit lah. Tapi kalau dia ingat formula, dia pergi ke mana dia jadi senang. Apa formula untuk kita jaga lisan kita supaya tak selalu sangat kita buat dosa? Allah ajar kita supaya kita ni didik diri kita untuk sentiasa bersangka baik dengan orang.
Bersangka baik ni ciri-ciri sifat orang ada iman. Kerana dalam ayat itu Allah kata, wahai orang beriman, jauhkanlah diri kamu daripada suka bersangka buruk dengan orang. Kemudian kemudian ayat itu Allah sebut la yaktab la tajassasu. Jangan kamu duk korek-korek, jangan kamu duk siasat-siasat, jangan kamu duk stalker apa, korek-korek lah. Jangan kamu duk cari-cari, duk siasat siapa, mana dia dapat. Jangan ada jenis orang yang duk pandai, cerdik sangat gadget, benda-benda Allah ni lah. Boleh kan kita hantar WhatsApp dekat orang, dia boleh baca? Ada, saya pun tak tahu. Untuk apa nak tahu semua benda ni? Dalam hidup ni ada benda yang kita boleh tahu, dan ada benda yang kalau boleh kita tak payah tahu. Sebab kalau kita tahu, nanti benda tu merunsingkan kita. Allah sayang kita banyak cara. Manusia akan faham, kalau awak sayang saya, awak jangan sembunyi-sembunyikan cerita daripada saya. Betul tak? Kita akan cakap macam tu. Kalau begitu, Allah tak sayang kita lah. Kalau kita ikut faham kita lah, antara kita tak ada rahsia ya bang. Kalau awak sayang saya lah bang, gitu. Apa juga awak buat, awak kena bagi tahu saya. Bang Haji Din, ada orang rumah cakap macam tu? Ada? Sayang lah tu. Sebab kita tengok macam mana Allah sayang kita. Allah sayang, disebabkan Allah sayanglah, maka Allah tak bagi tahu pada kita bila kita nak mati. Siapa boleh bagi tahu tarikh mati dia? Haji Mat tak tahu. Apakah itu maknanya Allah tak sayang kita? Sayang. Kalau Allah tak sayang kita, Allah akan bagi tahu pada kita bila kita nak mati. Kalau kita tahu bila nak mati, tak makan tak minum kita, oi. Tak lalu kita nak tidur. Kan? Besok kita punya tarikh mati. Agak-agak hari ni apa kita nak buat, Mam? Nak buat apa, Mam? Banyak imam dalam ni hari ni. Jadi nak buat apa? Duduklah pegang tasbih tu je lah. Awak pergilah makan. Kecilnya dunia kita ni kalau kita tahu bila kita nak mati. Tapi Allah tak bagi tahu. Bukan sebab dia tak sayang, sebab dia sayanglah dia tak bagi tahu. Macam itulah kita. Jaga lisan. Banyakkan bersangka baik dengan orang. Tak perlu kita nak tahu semua benda. Sebab benda tu nanti banyak merunsingkan kita. Dah elok tidur lena, dah tidur tak lena. Dah elok makan lalu, dah tak lalu. Dah elok hidup tu seronok, dah jadi tak seronok. Kan satu kerja lagi. Jadinya Allah ajar kita supaya kita tak mudah mengumpat, supaya kita tidak mudah memfitnah orang, supaya kita tidak mudah mengkeji orang. Dia punya petua dia, banyakkan bersangka baik dengan orang. Itu je. Walaupun susah nak bersangka baik ni, susah, bukan senang. Tutup kawan tu dah pakai kereta lagi besar pada kita. Susah kita nak bersangka baik ni, Mam. Susah. Tapi kalau boleh buat, sebab tu Allah kata orang beriman, wahai orang-orang beriman, jauhkanlah diri kamu daripada suka bersangka buruk. Ya. Kalau Allah kata ya ayyuhan nas, wahai manusia, maknanya kerja bersangka baik ni mudahlah. Tapi bila Allah sebut wahai orang beriman, ayat tu dah jadi khusus dah. Susah lah.
Boleh ya? Kerana itu ganjaran dia. Nabi kata syurga amat merindui dengan orang yang sentiasa memelihara lisan dia. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang memelihara lisan kita. Banyakkan berzikrullah, banyakkan ya. Baik, macam-macam lah tuan-tuan terpulang pada tuan-tuan bagaimana cara nak jaga lisan masing-masing ya. Takkan itu pun saya nak bagi tahu. Baca Quran, berzikrullah, macam-macam. Yang ketiga, syurga amat merindui dengan golongan manusia mut'imil ji'an, golongan manusia yang sentiasa gemar menjamu, memberi orang makan. Ni kata mut'imil ji'an, bagi orang makan. Kita kembangkan luas makna mut'imil ji'an ini, mungkin kepada makna suka bersedekah pun boleh. Kalau mut'imil ji'an tu mungkin agak khusus sangat, kita kembang luaskan dia kepada sedekah, boleh. Bagi orang makan, jamu orang makan, bantu orang susah ya. Kita ingatkan Shah Alam je teruk. Rupa-rupanya kalau tuan-tuan pergi belah Pahang kat belah-belah Lancang tu lagi teruk, tapi tak keluar berita pun. Oh, sana lagi teruk ya. Kalau tuan-tuan pergi belah-belah Mentakak kampung tu, oi lagi teruk. Saya tahu sebab saya biasa kalau buat misi banjir belah-belah sana lah pun. Saya tahu dah kalau banjir situ memang kena. Saya tanya, habis Acik tak adalah rasa nak pindah? Mana Acik nak pindah lagi Ustaz? Hari tu tahun lepas lah, bulan Januari baru je kena, hujung tahun kena lagi. Nah, tuan-tuan, kita jadikan sifat suka menjamu orang ni bukan sekadar hobi, tapi jadikan dia satu sifat yang kita boleh amalkan. Jamu orang makan. Macam mana nak jamu orang makan? Nak panggil orang makan datang ke rumah ke tak? Belanja je kawan. Tengok kita makan, tengok ada kawan tu duduk seorang-seorang, kita bayar. Apa susah? Asyik orang dia tolong bayarkan kita punya makan, kali ni kita pula tolong bayarkan. Boleh? Tak miskin pun. Saya ni dulu masa sekolah, saya, bapak saya bukan orang senang. Kalau siapa-siapa yang biasa lalu jalan bangsa dulu, sebelum ada stesen Abdullah Hukum, dekat situ kan ada warung kat bawah tu. Kalau perasan lah, depan TMB tu kan ada jalan bangsa, bawah tu ada warung, ada Kok Takraw dulu. Situ warung, saya kerja situ dekat 2 tahun 3 tahun, roti canai, jadi pelayan. Biasa nak minum apa, biasa. Kalau bawa air tu, bawa dengan talang tu biasa, laju macam berjoget je, biasa. Cuci pinggan, cuci cawan. Saya masa tu saya cukup suka dengan ada satu hamba Allah Cina ni. Dia bukan Islam, tapi setiap kali kalau dia datang, dalam diam-diam dia bagi duit kat tokeh saya, bos saya, bayar semua. Tak kira dia bagi, alah tak, 100 je dia bagi, cukup dah 100. Siapa makan bayar, tolak je, lebih ambil. Masa hari tu saya pergi ke Anak Bukit dekat Alostar, hari Jumaat.
Depan masjid Anak Bukit tu, dekat istana Anak Bukit tu ada masjid tau. Depan tu ada banyak orang menjaja nasi lemak, kuih. Hari Jumaat, semua jemaah yang keluar dari masjid tu boleh ambil apa saja makanan dekat penjaja tu, ambil free. Rupanya ada orang, ada hamba Allah dah tolong bayar siap-siap setiap hari Jumaat. Dia tolong bayar, ambil gitu. Maknanya kita boleh tak buat begitu? Boleh. Kita tak naklah susahkan isteri kita duk masak bagi, mungkin susah kan, kita keluarkan duit bagi. Ni kan kak 100, orang beli ni kak, ni lah gitu. Setiap hari Jumaat dia punya pahala dia up sikit, double, sebab hari Jumaat. Nabi kata mut'imil ji'an, sentiasa menjamu orang makan. Ini pun menjadi sebab untuk syurga rindu kepada kita. Lagi yang terakhir ya, kita punya kota masa kita 7.5 je kan ya. Nabi kata yang keempat, golongan manusia yang akan dirindui oleh syurga Allah, wasaimi fi syahri Ramadan, iaitu golongan manusia yang gembira, tidak sabar, rasa seronok menanti kedatangan bulan Ramadan. Kita rasa seronok, rasa macam wah, makin dekat Ramadan kita makin tak sabar, makin rasa seronok tu ada. Dulu masa budak-budak dulu, Haji Hamid, Haji Wahab, bila dekat-dekat nak Ramadan ni tak seronok, itu biasa, itu budak. Alah, lepas ni dah tak boleh makan, itu budak. Budak ni perangai dia bila raya dia seronok, bila Ramadan dia kurang seronok. Nak kena tarawih sampai 21, 8 ni baru bulan ni je. Dulu kan 21, dah nak kena buat. Walha bukan lama pun, juz amma je kan. Alhaqumut takatsur sampailah qul a'udzu birabbin nas. Busuk-busuk pukul 10 suku, 10 dah habis. Pasal tu budak ni bila mari Ramadan dia tak suka. Siang nak kena puasa, malam nak kena tarawih. Dekat sekolah kena pula bulan puasa ni sekolah. Elok boleh makan dekat kantin, tak boleh makan dekat kantin. Itu yang masuk tandas minum air tu. Ada gitu. Jangan tanya saya, ada gitu. Tapi dah tua-tua ni perangai macam tu. Dah tua-tua ni patut bila nak mari Ramadan seronok. Bila Ramadan tu nak pergi rasa sedih. Tapi tak, bila Ramadan tu nak mari dia rasa sedih. Ramadan tu nak pergi dia rasa seronok. Tu nak mati lah tu. Orang senang je, kita tak tahu bila mati, tapi tanda nak mati tu ada. Dah tua-tua ni lagi seronok raya daripada puasa, nak mati dah tu, sebab perangai dah kembali macam budak balik. Itu je, jelah. Dah tua-tua ni dia makan tak boleh lewat. Bila isteri masak lewat dia nak merajuk. Ini perangai budak tau. Kalau dulu makan ni dia tak boleh dah makan, mesti nak kena berhidang. Tak hidang kecil hati, tak nak makan, merajuk. Ini semua perangai budak. Kita tak tahu bila kita punya tarikh mati, tapi tanda-tanda nak mati tu kita boleh tahu. Bila perangai kita kembali macam kebudak-budakan, itu tanda. Bila wallahu a'lam lah. Tapi tanda awal tu memang dah ada. Kita semakin usia kita semakin dewasa, sepatutnya Nabi kata bila
di ambang-ambang Ramadan tu kita kena gairah, seronok untuk menanti kedatangan bulan ini. Nabi kata, bukan kubur je rindu dengan kita, syurga pun akan rindu dengan orang yang gairah untuk menanti kedatangan bulan Ramadan. Ya, mana ada bulan yang Allah limpah kurniakan pahala berganda-ganda melainkan bulan ini. Sembahyang sunat dapat pahala fardu, satu solat fardu 10 kali fardu, baca Quran dapat pahala wajib, ibadah sunat dapat ibadah wajib, satu ibadah wajib sama dengan 10 kali buat. Mana ada dalam bulan yang lain, melainkan dalam bulan ini sahaja. Okey, Wallahu a'lam. 4 golongan manusia. Okey, yang pertama Quran, yang kedua jaga lisan, yang ketiga jaga lisan muta'imil adalah jaga lisan kedua, yang ketiga muta'imil ji'an, bagi orang makan, bersedekah. Yang keempat kita gembira, seronok menanti-nanti kedatangan bulan Ramadan. Kalau tuan-tuan tanya saya pun seronok. Ramadan lah meniaga paling best. Tanya imam, alah dia pun nanti tahu lah tu. Orang nak raya buat kek, itulah dia. Ui, nak buat kek raya apa lagi mau? Macam dia sekarang ni sale banyak, bila dekat Ramadan lagi banyak. Nanti pastikan imam bagi ampau lebih ni. Gitu. Zakat pun kena lebih lah. Zakat fitrah tahun ni kalau ada balance jangan bagi kat dia. Masuk tabung surau. Okey, seronok Ramadan ni, semua seronok. Makan seronok, menjamu orang seronok, berniaga pun seronok, semua seronok. Ya. Baik, cukuplah. Wallahu a'lam. Ada soalan tak tuan-tuan? Tak ada kan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'ah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Oh, saya terlupa tuan-tuan. Saya minta maaf. Saya dalam pertengahan mungkin lepas 15 Februari, saya dah ada 35 tan kurma ajwa. Jadi ini bukan harga untuk jual, untuk tuan-tuan jual, tapi ini harga retail saya. Tapi tuan-tuan kena beri satu kotak lah. Saya bagi harga di sana. Ya, saya bagi satu kotak 5 kilo, saya bagi 280. Mana 1 kilo jatuh RM56. Ini retail, harga retail saya lah. RM56 tu murah. Kalau banding dengan tuan-tuan pergi tengok dalam harga pasaran, kurma ajwa yang double A punya tu harga dia 90 ke 98. Kalau tuan-tuan nak berniaga, saya cakap dalam ni saya akan bagi tuan-tuan harga RM36 sekilo. Tapi kena main volume lah. Saya bagi pada ada satu company Melayu, Intri. Kalau orang yang biasa dengan education, dia akan pernah dengar Intri. Saya bagi dia harga sekilo 33. Saya buang harga. Ni ada grup yayasan pondok-pondok kan, semalam jumpa saya bagi harga tu. Tapi saya punya harga retail saya bagi satu kotak 5 kilo 280. Makna sekilo jatuh 56.
dia tak mahal dan dia tak terlalu murah. Tuan-tuan, ini yang baru sampai double A. Tapi tuan-tuan kena book kat sana. Saya tak bawa. Sekarang ni saya punya kontena tak penuh. Sebab dia, kalau satu kontena ni dia boleh load dalam 19 ke 20 tan. Jadi kalau kita bawa masuk 2 kontena, kurang-kurang dia ada 38 ke 40 tan. Sepatut gitu. Tapi setakat ni kami ada 35. Jadi space tu ada lagi. Ruang tu ada tu yang saya offer pada kawan-kawan. Saya tak offer pada kawan-kawan, jemaah je. Sebab saya bayar satu kontena tu, tapi ruang yang kosong tu tetap kena bayar, harga sama kan. Jadi kalau siapa-siapa yang nak tolong selit masuk, saya tolong bawa je. Tapi tuan-tuan kena, yang sebab kita dah bayar 35 tu, cuma belum penuh. Kalau tuan-tuan nak tolong penuhkan, keluar duit sendiri, bagi saya tolong belikan, bawa masuk je. Nanti sampai Malaysia, nanti bagi list, budak saya hantar je kat sini 280. Ya, yang harga banyak tu sebab kita main volume, main tan-tan tu, tu boleh lah. Tapi untuk retail tu kita tolak harga sana. Sebab bila masuk Malaysia, kita tolak harga retail 295. Makna 1 kilo jatuh 59 harga retail kita. Ya. Tapi harga di sana 295 tu, bila sebenarnya daripada 280 tu masuk costing semua, dia jadi dalam 291, lebih kurang gitulah. Jadi kita ambil dalam RM5, dalam RM4-5 je untuk profit kan, company. Itu je, tak besar, sebab kita ada customer sendiri. Tapi sebelum masuk Malaysia, harga tu jatuh 280 untuk 5 kilo. Kalau tuan-tuan berhajat, minta saya tolong bawa, listkan mungkin pada Razak ke siapa-siapa, bagi nama, pergi buat pembayaran terus. Nanti saya tulis, mungkin sehari, biasa 2-3 hari sebelum Ramadan kot, tuan-tuan nak bersedekah ke, nak apa, nak makan sendiri ke, ataupun tuan-tuan nak berniaga pun okey, harga 56. Kurma tu tuan-tuan jual 75 sekilo pun boleh lagi sebenarnya. Ya. Saya nak beli banyak tak mampu ustaz. Nak beli main tan-tan ni tak mampu. Sampai 30,000, 40,000 kan, tak mampu. Ambil, kita bagi package. Sebab tu saya punya harga tak mahal tak murah, sebab kita bagi harga tengah-tengah, 56 kan. Jadi 56 tu pun kalau orang nak berniaga, dia ada untung RM20 lagi sekilo sebenarnya. Jangan tengok harga dekat Shopee, sebab harga Shopee ni harga bunuh, dia bunuh semua orang. Konsep saya, kalau saya nak bunuh semua saya boleh buat, sebab harga saya kontrol. Saya boleh buang harga habis semua. Tapi kita fikir kesian orang. Saya mikir itulah, mikir kesian. Sebab tu saya tak ada naik billboard dekat tepi highway. Saya ada nama, orang kenal saya. Tapi kalau saya naik billboard, habislah saya bunuh ejen-ejen saya ni semua. Sebab tu saya ambil satu langkah, saya bagi tahu budak-budak tak payah naik billboard lah, tak payah naik. Sebab kalau saya naik memang kan, biarlah, saya kata Yusof Tayyub itu rezeki dia, Mahnas itu rezeki dia. Jadi kalau satu Malaysia ni akan serbu cari saya, tak tidur saya dia buatnya nanti kan. Baik, siapa minat nak pergi Mahnas, pergi. Siapa minat nak pergi Yusof Tayyub, pergi kan. Jadi saya punya faham rezeki masing-masing itu. Jadi tak payah kita risau, orang ni harga murah, tak payah, rezeki masing-masing. Kalau orang dah kenal kita, orang akan cari kita juga. Ya, jadi kita akan hantar. Jadi tuan-tuan, 5 kilo tu tak banyak sebenarnya. Jadi tuan-tuan nak makan sendiri, nak simpan tahun depan ke, nak jual ke, nak berinfak ke, itu terpulang. Harga saya bagi di sanalah. Satu kotak tu 5 kilo 280. Mana sekilo jatuh RM56. Siapa yang nak, tolong bagi nama dan buat pembayaran terus. Saya akan list. Nanti mungkin dalam minggu-minggu terakhir nak sambut Ramadan, budak saya akan sampai kat sini. Ya. Ya, Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu